A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Baiklah, kali ini kita teruskan untuk Google Classroom. Sebenarnya fokusnya pada memberi tugasan, macam mana kita nak buat beri tugasan dalam Google Classroom. Sebelum tu nak menjelaskan tentang model pembelajaran online ni, macam mana dia punya wujud dia, supaya kita tak terlagah lah orang kata. Andai kata kalau Google Classroom ni dia ada banyak lagi platform, tetapi Google Classroom ni majikan kita dah bagi untuk kita guna. So kat mana sebenarnya yang kita perlu ubah sikit lah, tapi masih lagi kita wajib lah kita katakan guna yang Google Classroom ni ataupun OLL yang kita katakan yang telah disediakan. Untuk kali ini saya lebih cenderung untuk berbincang tentang Google Classroom. So kita lihat balik, review balik lah model pembelajaran. Yang ni yang saya punya pandangan lah, model pembelajaran. Sebenarnya mana-mana pun dia akan pergi ke sini. Bersemuka di masa tak lari lah, 3 proses: input, kemudian dia kena ada proses dengan output. Input, proses, output. So input, kalau kita bersemuka, cikgu kena ada. Kemudian bahan kita bagi itu sebagai input pembelajaran pelajar. Lepas tu dia akan proses. Pelajar tu akan proses guna dia punya deria yang ada lah. Biasanya dia melihat, memandang, mendengar dan dibuat. So dalam kategori ni, rasa ataupun buat itulah yang menjadikan dia lebih, orang kata boleh dia mendapat lebih ingatan lagi. Dan bila kita gabungkan tu, yang kita nak lahirkan sebagai satu pengalaman ataupun ilmu yang bermakna bagi anak murid kita lah, ataupun kita katakan pelajar kita. So output dia, apa dia? Kalau contohnya pembelajaran tu tingkah laku apa segalanya berubah, tapi dalam kita punya bersemuka tu, bukti dia, bukti pembelajaran. So kita tengok kalau bersemuka guru, bahan mesti dikawal oleh objektif pembelajaran. So setiap kali kita punya kelas ataupun kita punya perjumpaan tu ada objektif yang kita nak jumpa. So dia berpandukan kepada silibus. Kalau sekolah di SKP ataupun kita di IPG ni, RMK dan universiti pun ada dia punya panduan juga, objektif pembelajaran. So kita kawal di sini, segala aktiviti semua berpandukan pada sini. Dan bukti pelajar itu mencapai objektif, sekarang ni kita guna KK ataupun kriteria kejayaan. So proses ni dia kita sediakan, tapi dia yang kena proses. Output ni dia yang kena hasilkan. So input kita yang kena buat, guru. Ni guru Jadinya kalau kita lihat yang tidak bersemuka sama juga. Input, bahan, proses, dia akan proses. Tapi yang tidak bersemuka ni, dia lah kat tempat dia. Macam sekarang kita buat online kan, dia kat tempat dia. Bukti dia kena jelaskan juga ni, tak boleh lari. Bahan kita online lah, macam-macam yang kita boleh buat untuk kita punya bahan PMP kita. Jadinya guru tak ada di hadapan murid, tapi kita menyediakan bahan. So masih lagi sebenarnya benda sama, tapi pelajar tu kat depan kita, dia belajar sendiri kat rumah, tapi objektif tu dikawal oleh kita. Bahan semua kita sediakan untuk dia. Kat situlah bahan dia, atas kita lah. Kita nak sediakan pembacaan, kita nak ceramah, kita nak buat sama jugalah, tapi semuanya kita tak ada di hadapan dia. Cumanya output itu yang kita kena hasilkan sebagai bukti pembelajaran. Input Google sebagai Google Classroom sebagai platform lah, kita katakan. Kita tengok macam mana Untuk yang Google Classroom ni sebagai platform, perancangan masih lagi kita kena buat. Kita kena masukkan dalam Google Classroom objektif pembelajaran, kita kena letak supaya dia nampak. Kriteria kejayaan pun pelajar kena nampak. Soalan perlu dijawab. Ini benda asas lah. 1, 2, 3, 4, 5 benda asas. Objektif pembelajaran kita kena siapkan, wajib. Kalau tak, jadi macam ceramah umum, tak ada objektif dia. Yang ni ikut RMK, silibus, DSKP dan sebagainya. Kriteria kejayaan kita kena tetapkan tang mana yang bila dibuat tu menandakan dia mencapai objektif pelajaran hari tu. Yang kita kena buktikan ni kriteria, buktikan di hasil pembelajaran yang dia kena hantar tu.
Okey, yang inilah kita nak tengok assignment yang dihantar. Kemudian soalan yang perlu dijawab ni awal lah kita bagi apa yang perlu ditanya dalam pemikiran dia, sebab bila mana kita online itu eloknya bagi soalan dululah, apa benda yang terjawab, kemudian ada apa benda yang perlu dijawab, kemudian dalam proses aktiviti pembelajaran tu dia mencari apa jawapan dia. So yang inilah yang dikatakan bebas ikut keselesaan pencara. Contoh, kita masih guna Google Classroom sebagai platform. Kita letak objektif ni, kita letak kriteria apa soalan perlu dijawab dan seterusnya. Aktiviti pembelajaran ini atas kita. Contohnya dia nak engage dengan Google Classroom, engage lah. Okay, let's say lah kita katakan objektif pembelajaran yang 3 ni, 3 ini tak sampai 5 minit pun dia baca. Kita ada kelas sejam, 50 minit ataupun 30 minit kita nak pakai YouTube, suruh dia tengok YouTube. 30 minit suruh dia baca. 30 minit kita nak buat online video, contohnya pakai sekarang ni Zoom ataupun kita pakai Meet, apa-apalah yang 30 minit ni. Keluarlah daripada Google, bukan nak kata keluarlah. Google maknanya ikut kita punya cara. Kat sinilah yang perbezaan itu berlaku dan akhirnya kita bagi dia masa untuk buat ataupun menghasilkan bukti pembelajaran. Yang ni dia kena post balik dalam Google Classroom sebagai platform. Okey, itu secara umumnya. Benda tu sebenarnya tak lari, cumanya dia online dengan bersemuka sahaja. Masih lagi kita praktiskan penggunaan pembelajaran kita yang biasa. Okey, seterusnya kita pergi kepada apa kita punya tajuk kita, memberi tugasan dalam Google Classroom. Sebelum ni kita dah terangkan macam mana nak upload bahan. Okey, kali ini secara ringkasnya macam mana kita nak memberi tugasan pada anak murid kita. Okey, yang ini contoh yang diberikan di classwork. Okey, kita create, kita tulis. Ni boleh ni tugasan ni, question, quiz, assignment. Banyak saya buat assignment lah, senang dia menghasilkan bahan. So title dia apa, kita masukkan lah, peta minda pembelajaran. Contoh, ni contoh. Okey, sila hantar sebelum jam 12 tengah hari. Ini contoh. Okey, jadinya itu je kita buat. Pergi kat sebelah sini, nak markah ke tak nak? Kat sini lah. Kalau kita nak dia post saja, ungraded lah. Kalau kita nak grade, kalau rajin lah, kita letaklah grade. Orang katakan berapa? Okey, ungraded. Biasa ungraded lah dia hantar dia punya bukti. Due date, kalau katakan pembelajaran hari itu biasa hari itulah kita buat. Hari ini juga katakan 20 jam, kita katakan pukul 12 malam. Okey, settle. Okey, topik bawah topik tadilah, katakan yang kita dah select tu fiqh munakahat dia kata. Okey, lepas tu kalau assign dia akan terus pergi, kita pergi schedule bila kita nak hantar. Ni ada, ini benda-benda ni lah. Kalau sekiranya nak sign terus lah. Tapi bila tengah PMP tu, contohnya kita daripada pukul 10 sampailah pukul 11, kita nak assign dia tu selepas ataupun semasa dia mencari bahan tu, ataupun sebelum mencari bahan, katakan 11.30. Kita schedulekan lah. So bahan yang akan keluar 11.30. So dia akan nampak, oh ini bahan yang kena buat ni. Contohnya lah. Okey, contoh dia. Ini saya discard balik. Ini kita nak assign assignment lah. Jadinya kita tengok apa yang berlaku. Ni dia. Ni yang saya buat, pengantaran kerja bahan. Sila hantar hasil pembelajaran secara individu. Senang kita boleh edit dah ni. Okey, kita boleh edit sebab dah berlaku. Sila hantar. Okey, peta minda 2 ni jodoh, salah ejaan, dan akhirnya dia akan hantar begini dalam bentuk. Kita akan sampai macam ni. Nanti hasil kerja pelajar. Ini baru satu lah. Kat sini dia akan masuk. Siapa yang 25 orang, 25 hantar. Siapa yang lambat, dia akan lambat. Yang ini lambat sebab berebut-rebut nak masuk. Jadi alhamdulillah lah. Lewat sikit pun kita terima sebab ini bahan dia punya yang dihantar. Yang inilah yang dia katakan sebagai bukti pembelajaran. Ini dia bukti pembelajaran yang bersemuka pun kena, tak bersemuka pun kena juga. Ini bukti yang berpandukan kepada objektif pembelajaran dan kriteria kerjaan. Kita tengok balik. Okey,
bukti OPKK dan PBD. Kat sinilah kita, ialah macam cikgu dan pensyarah pun sekarang ni dah maklum tentang apa dia PBD, penilaian bilik darjah. Dan bila kita tengok cara kita mengajar itu pun sebenarnya PBD itu dia datang sekali. Inilah dia PBD dia. Inilah kita punya penilaian. Setiap kali kita punya PMP berlaku, inilah yang dikatakan tugas yang fizikal yang boleh kita nilai dia punya pencapaian dia. Ini bukti pembelajaran yang boleh kita nilai. Okey. Sebenarnya berlaku secara tidak langsung. Seterusnya menanda tugasan dalam Google Classroom. Yang ketiga. Macam mana kita nak tanda pula yang ni? Dah ada. Macam mana kita nak tanda? Contoh, okay, ambil yang ni. Kita klik. Kita nak tanda tugasan. Dia akan keluar begini. Jadinya, ulanglah. Kita besar. Okay, katakan. Okay. Kita nak yang ni tengok kita tengok dulu macam mana kita nak tanda. Katakan kita nak bagi kita highlight sini. Dia akan keluar sini. Point yang bagus. Contoh. So, tengok komen Kemudian contoh lagi. Kita tulis sini. Contoh sila perincikan lagi. Komen nombor 1 biasalah. Lepas tu daripada sini kita boleh return dekat dia ni. Okey. Dia akan apa orang kata, pergi ke dia work tu. Okey, kemudian return this submission, return. Dia akan pergi kepada student ni lah, apa benda-benda yang perlu dia nak tengok dan sebagainya. Okey. Akan pergi kepada pelajar. Okey, apa yang ini pula? Yang ini pula senarai pelajar kita yang dah hantar lah. Dia akan ada dia punya mudahkan untuk kita. Okey. Nak grade tadi, tekan sini dulu. Kalau kita nak download, tekan sini. Okey. Itu je lah, rasa tak ada apa. Kemudian kita boleh chat lagi untuk apa assignment dekat sini. Okey. Saya rasa itu saja kot. Cuma yang kita kembali balik. Ini hasil kerja daripada sini. Nanti bila banyak dia akan keluar berpalang-palang. Ini hasil kerja yang perlu kita laporkan lah. Contohnya kalau di sekolah ada dia punya bukti. Kena ingat bukti ni semua simpan dalam yang G-Suite tu. Tak perlu kita nak fikir tentang storage. Sebab memang majikan kita dah bagi. Kemudian kalau yang case MQA ke apa nak bukti, semuanya ada dalam ni. Sambil-sambil kita buat. Okey. Berbalik tentang penggunaan tadi tu. Kita tengok balik. Penggunaan. Okey, kita tengok kat mana yang kita boleh. Contohnya ni. Masa diberikan 10 minit. Contoh 10 minit. Ini 10 minit je lah untuk ni. Pemilihan jodoh contohnya 10 minit bagi. Yang ni saya lebih suka dia engage dengan benda ni lah. Andai kata kalau kita tak nak dia engage dengan benda ni, kita bagi soalan. Kemudian bawah ni kita tulis bahan dia. Sila apa orang kata, buka Zoom. Ataupun menggunakan apa lagi tu, Meet contoh dia. So pelajar dah masuk sini, dia akan masuk Meet pula. Kemudian dia akan hasilkan pelajaran ni dan hantar di dalam kita punya Google Classroom. Jadi dia engage kat ni sekejap. Kemudian kat luar tu kita mengajarlah macam mana sekalipun. Kemudian bila lastnya dia kena balik-balik. Dia kena balik-balik. Kena balik pergi kat mana? Pergi dekat sini. So kat situlah kita katakan Google Classroom ni sebagai platform. Dan selebihnya tu apalah kita punya cara penyampaian ilmu tu sebenarnya. Yang itu atas kita. Jadi itu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.